Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang kepada semua pelayan Facebook Harian Metro. Anda kini bersama saya, Sudirman Noktaya dalam segmen Studio Tanya. Tapi istimewa bermula pada hari ini sehingga hari Jumaat insyaAllah kita akan ada sensasi 2017 yang berkaitan dengan dunia hiburan kita sepanjang 2017. Apa yang menarik perhatian peminat di luar sana. Dan hari ini saya bawakan kepada anda tentunya Izrin Azminda. Ya. Apa khabar hampa? Sihat, Alhamdulillah. Sihat nak? Sihat, sihat. Dan saya tak perlu perkataan lebih banyak lagi tentang Izrin Azminda kerana semua sedia maklum yang mana Izrin Azminda mencuri perhatian kita semua industri hiburan dengan berita perkahwinannya yang berlangsung pada 8 Ogos 2017. Namun hanya diketahui 4 bulan selepas itu, selepas Izrin orang kata melalui kenyataan suaminya yang mengesahkan mereka sudah bergelar sebagai suami isteri. Dan apa yang mencuri tumpuan juga, yang mana status perkahwinan Izrin sebenarnya isteri nombor 2. Itulah jodoh saya. Okey, sepanjang 4 bulan Izrin daripada berkahwin and then sehingga suami mengesahkan perkahwinan itu, macam mana orang kata melalui kehidupan? Sebab nampak macam relax je kan? Oh, saya syukur Alhamdulillah. Sepanjang orang dah mengetahui ni, saya lebih lega lah sebenarnya. Cuma bukan kita nak sorokkan atau apa-apa. Kita ada sebab kenapa. Dan kita memang nak bagi tahu umum lah. Tapi memandangkan ada pihak yang memberitahu terlebih dahulu. Jadi saya pun bersyukur jugalah sebab saya tak payah nak berusaha lagi untuk nak bagi tahu, sedangkan dah ada orang tolong bagi tahu untuk saya. Terima kasih. Okey, apabila Izrin status perkahwinan sudah diketahui dan apabila Izrin mengeluarkan kenyataan kata berkongsi kasih, menumpang kasih orang kata, dan ayat itu menjadi ayat keramat semua orang saya rasa. Ada juga di kalangan artis yang orang kata berkongsikan perkara itu, yang orang kata dalam masa yang sama mungkin mereka nak menyindir ataupun saja berkongsi perkataan itu. Dan pada Izrin macam mana? Okey lah tu, perkataan saya di-viral kan, dia orang suka guna perkataan tu, ikut dia suka dia orang lah. Saya okey je sebab saya masih lagi menjalani kehidupan biasa saya. Dan sekarang ni sebagai seorang isteri, saya bersyukur sangat. Saya bahagia. Alhamdulillah, Tuhan bagi kebahagiaan itu untuk saya. Apa pun orang nak cakap tentang saya, itu terpulang kepada hak masing-masing. Sebab bagi saya, kehidupan peribadi saya tidak perlulah saya ceritakan satu persatu kepada umum ya. Sebab hal kerjaya saya cukuplah memadai selain pada hak peribadi saya. Jadi kalau dia nak gunakan perkataan itu sebagai nak sindir saya ke apa, terpulang. Saya okey sahaja. Tapi kalau berani cakap depan lagi bagus rasanya. Kalau sindir depan lagi best. Okey, apabila Izrin sebelum Izrin berkahwin, Izrin berstatus orang kata ibu tunggal kepada seorang anak. Sepanjang bergelar ibu tunggal itu, pernah tidak terfikir yang mana kehidupan Izrin selepasnya orang kata sebegini? Maksudnya orang kata berkahwin tapi sebagai isteri nombor 2. Sebenarnya bagi saya, siapa pun yang dijodohkan dengan saya adalah ketentuan daripada Allah. Walaupun saya sudah lama menyendiri, tidak bermakna saya sudah tentu saya mengharapkan perkahwinan kedua saya lebih memberi kebahagiaan dengan apa pilihan yang ada dan sebagainya. Tapi kalau itu dah Tuhan tetapkan untuk diri saya, itulah kebahagiaan saya yang dibagi, saya terima seadanya. Siapa kita untuk nak tolak hukum Tuhan? Siapa kita untuk menolak qada dan qadar Tuhan? Manusia sekarang hanya tahu menghukum. Manusia sekarang hanya tahu bercerita, menjatuhkan hukum kepada seseorang itu melalui sosial media, melalui apa yang dia tengok, melalui apa yang dia baca, tapi tidak mengetahui kesahihan dia sejauh mana. Jadi saya memaafkan orang-orang ini. Saya biarkan mereka berkata-kata selagi mereka mampu untuk berkata-kata. Yang penting doa daripada keluarga saya, doa daripada keluarga mentua saya, restu mereka adalah amat penting bagi saya dan juga suami. Itu dah memadai bagi saya. Tapi sehingga sekarang Izrin kalau kita tengok, walaupun Izrin sudah menutup ruangan komen di Instagram, ada juga lagi komen-komen yang
masih menghentam Izrin, masih mengkritik Izrin di tempat lain pula kan. Sedikit sebanyak mungkin ada yang menyampaikan kepada Izrin, memberitahu apa yang diluahkan oleh netizen di luar sana. Mungkin kata-kata mereka tu sedikit sebanyak mungkin terlalu pedas untuk Izrin. Ambil kisah tak Izrin, ataupun terasa tak dengan apa yang orang lemparkan pada awak? Okey, memang orang kata kenapa saya tutup komen? Saya takut ke? Apa ke? Tidak. Saya tutup komen itu supaya tidak ada komen-komen berbau fitnah, berbau membuka aib. Saya tak nak netizen ni berdosa dengan saya sebab mereka hanya tahu menghukum tanpa mengetahui cerita yang sebenar, dan saya tak nak bagi diorang dosa. Nanti susah diorang nak kejar saya untuk minta ampun. Jadi itu pun dah patut bersyukur sebenarnya. Bila saya tutup ruangan komen, korang pun tak payah buat dosa dengan saya. Kan, saya pun tak suka nak baca benda-benda yang orang kata apa, yang mengganggu hati dan perasaan saya ni, sebab korang tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Korang tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kami. Korang hanya tengok berdasarkan itu sahaja. Manusia ni, saya bukan nak kata apalah, manusia ni kadang-kadang dia boleh buat apa saja untuk kepuasan diri dia sendiri. Dia boleh kata apa saja untuk kepuasan diri dia sendiri. Dia boleh berlakon apa saja untuk kepuasan diri dia sendiri. Even gula pun kadang-kadang nampak macam garam. Garam pun kadang-kadang nampak macam gula. Apatah lagi hati manusia, kan? Jadi saya tak suka benda-benda negatif ni mengganggu kehidupan saya, mengganggu kebahagiaan saya. Jadi saya tutup benda tu supaya tidak memberi dosa kepada mereka untuk saya. Okey, sambil-sambil saya nak banyak soalan sebenarnya kepada Izrin ni, tapi kita nak ambil juga a few soalan daripada peminat yang komen kat sini. Saya tertarik ni, dia ada tanya, kejap dia kata kenapa nak kena buat live. Okey, untuk makluman sebenarnya ini adalah edisi untuk Sensasi 2017, dan sebelum saya menjemput Izrin, sudah tentu saya mempelawa dia untuk muncul dalam untuk live hari ini, dan apabila saya memberitahu kita punya topik itu Sensasi 2017 dan dia pun sedia maklum dia memang sensasi untuk 2017 ni, Izrin bersedia untuk bersama dengan kita untuk kongsikan apa yang terbuku sepanjang 4 bulan ini, Izrin. Okey. So dia kata dah jodoh dia okey, susah senang biar dihadapi. Best sangat ke kalau berkongsi suami? Okey. Bagus dia bermadu pada rembat laki orang, yang penting dia dengan madu memang ngam, untunglah cik suami, 2 dalam 1. Okey. Kejap amin, apa saja ni? Okey, doa yang baik-baik. Okey. Pandai betul dia bercakap. Okey, menjulurkan mata bagi hati mereka, emak dan ayah, serta hidayah untuk kita semua-semua, insya-Allah, amin. Okey, lepas tu saya tertarik ni bila dia tanya soalan perampas, Izrin. Okey, ramai mengatakan saya merampas. Dia sebenarnya macam ni. Ramai yang mengatakan saya merampas, saya nak runtuhkan rumah tangga mereka, saya nak buat macam-macam lah. Kalaulah betul saya ni adalah seorang perampas, nak meruntuhkan masjid rumah tangga mereka, adalah lebih baik kalau pihak suami menceraikan yang first sebelum berkahwin dengan saya. Kenapa saya perlu ada di kedudukan ini? Kenapa saya perlu berada di nombor 2? Kalau ada isu perampas dan juga nak runtuhkan rumah tangga mereka. Bermakna apa? Bermakna saya dah terima qada-qada Tuhan yang telah ditetapkan untuk diri saya. Itu adalah jodoh saya, itulah kebahagiaan untuk engkau walaupun kau terpaksa menjadi nombor 2. Mana-mana pun takkan nak jadi tempat yang kedua, ketiga dan keempat. Dan itu hanyalah nombor. Sakit dia tetap sama. Tak kisah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 pun, hati tetap sama. Sakit dia tetap sama. Itu adalah nombor saja. Jadi bagaimana kita nak orang kata apa, nak buang kesakitan tu, kita nak mengharmonikan rumah tangga kita, itu terpulang pada kita sendiri. Bagi saya dah letakkan diri saya di bawah, saya dah lama berdiam supaya saya tidak membuka aib sesiapa dengan statement-statement saya, begitu juga dengan suami. Kan? Jadi tidak perlulah netizen kenakan hukuman berdasarkan apa yang korang baca je. Korang tak tahu benda yang apa yang berlaku. Tidak perlulah kami bertiga ni nak telanjangkan segala hal peribadi rumah tangga kami untuk tontonan umum. Oh, aku buat macam ni, dia buat macam ni, dia buat macam tu, dia buat macam ni lah jadi macam ni, dia buat macam, takkanlah pula kan. Jadi adalah lebih baik saya, suami dan pihak pertama menguruskan rumah tangga kami, biar kami sendiri yang selesaikan masalah kami tanpa ada unsur-unsur luar. Campur tangan. Bila korang bagi komen-komen negatif ni, korang dah buat dosa tau. Sebab korang tak tahu apa yang terjadi. Saya memang takkan buka cerita ni. Saya takkan cerita walaupun apa pun yang saya cakap orang tetap kata saya salah ke apa benda. Tapi niat saya tetap nak buat yang terbaik untuk rumah tangga saya,
untuk kesemuanya, untuk ketiga-tiga pihak lah maksudnya. Okey, ada Zafira dan Mia, dia komen kat sini, Allah lebih mengetahui yang tersurat dan tersirat. Kalau betul niat dia, maka baiklah jadinya. Kalau niat dia ada yang terselindung, maka nanti timbul perbuatannya. Apapun saya doakan yang terbaik buat dia dan madunya. Okey, insya-Allah, amin. Okey, nak tahu apa yang dia terbuku. Yang bini pertama terbuku tak tanya pula Okey. Tanya dia, jika suami nikah nombor 3, dia okey ke tak? Itu saya kata qada dan qadar Tuhan. Suami kita sendiri bukan milik sesiapa, kita adalah milik Tuhan. Ya, apa yang telah ditetapkan kita, apa yang telah ditetapkan itulah kita kena hadap. Dan bagaimana kita sebagai seorang hamba-Nya, sebagai seorang manusia untuk menghadapi benda itu, ujian yang dia bagi. Jadi kalau korang yang menjatuhkan hukum, mendoakan orang yang bukan-bukan, korang tak takut ke satu hari benda itu berpatah balik pada korang? Korang kata, satu hari karma akan datang kat engkau, karma akan datang kat engkau. Tapi engkau sendiri cakap benda yang tidak baik kepada orang, mendoakan benda yang tidak baik. Adakah tak takut ke benda itu patah balik ke korang sebenarnya? Kan? Jadi saya, apa pun saya cuba menjadi yang terbaik. Sebab inilah pilihan saya. Jadi saya akan buat yang terbaik. Jadi cukuplah menjatuhkan hukum terhadap diri saya, terhadap suami saya. Saya sayang suami saya. Pasal komen tadi, saya sayang dengan suami saya. Saya sebagai seorang isteri, saya tak sanggup pun nak baca bila orang mengaibkan suami saya. Aibkan saya tak apa. Kata kat saya ni tak apa. Memang saya dah tahu saya kena kecam. Macam suami saya tak sanggup baca. Sebab dia adalah suami saya. Bila orang mendoakan benda-benda yang tak elok dekat suami saya, bermakna benda tu akan jatuh kepada saya. Sebab dialah yang memberi nafkah, dialah yang menjaga saya, dialah pembimbing saya. Bila korang doakan saya punya imam ni jadi tak elok, apa nak jadi kepada diri saya? Apa nak jadi kepada yang pertama? Saya tak tahulah kalau ada orang lain sanggup post-post benda, yang sanggup baca orang buka aib suami dia, saya tak tahulah. Tapi macam saya tutup sebab saya tak sanggup baca. Kalau saya pun berharap pihak sebelah sana pun buat benda yang sama. Cukuplah kita berdamailah, kita buatlah apa yang sepatutnya untuk suami kita, untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak. Yang penting perasaan kita ni kita kena tolak, tapi yang penting masa depan anak-anak tu yang patut dijaga sebenarnya. Cukup. Okey, semalam saya sempat tengok Instagram Izin. Izin ada posting gambar bersama mak mentua ya. Betul. Dan ada juga yang komen kata nak menunjuk. Boleh komen sikit tak Izin? Itu bukan nak menunjuk, itu pun mak mentua saya. Kan? Serba-serbinya saya tak boleh nak buat. Apa masalahnya? Bukannya saya nak menunjuk, mak mentua aku, sayang aku seorang je. Kalau caption macam tu tak apa juga. Salah ke saya nak berbaik dengan keluarga mentua saya? Sebab tu saya kata, korang yang tak tahu apa-apa baik berdiam. Kami dan family kami saja yang tahu, jadi kita tahu keadaan sebenar. Jadi biarkan kami settlekan dengan cara kami sendiri. Yang lain tak perlulah kata nak menunjuk apa. Bila dah tak tunjuk kata ni mesti kena pulau dengan keluarga, mesti keluarga dia tak restu, sebab tu tak pernah nampak gambar. Dah bila tunjuk kata nak menunjuk. Netizen ni ada je benda yang tak kena. So saya rasa baiklah saya buat benda yang saya rasa saya happy, keluarga saya happy, pihak suami saya happy, keluarga mentua saya happy, dah cukup. Kalau saya nak ikut mulut dia orang, saya takkan hidupnya. Okey, atau adakah sebab Izin Azminda seorang public figure yang membuatkan serba-serbi untuk kehidupan Izin ini menjadi bahas orang ramai? Ya, itu adalah salah satunya. Kalau saya orang biasa, orang pun tak ambil peduli sebab saya rasa ramai je orang yang berada di kedudukan saya kan. Semua saya ni dikenali public figure, itu sebab isu ni diperbesarkan. Padahal tak ada apa-apa pun. Saya pun menjalani kehidupan normal macam orang lain juga sebenarnya. Izin masih syuting macam biasa? Ya, saya masih syuting macam biasa. Job saya pun alhamdulillah tidak pernah berkurang ataupun tidak pernah tak pernah tak ada. Ada sahaja. Alhamdulillah. Okey, nak happy aku panggil Mas Idayu, dia kata. Lepas tu jap. Sebarkan senyuman, sangka yang baik-baik ya. Okey, nak suruh orang diam, kau tak payah gatai nak join live. Tutup FB, IG kau semua, halah kau ni pun. Kita dah cakap tadi, kita mempelawak Izin untuk kita jemput dia dan dia bersetuju untuk kita berkongsi dan kita terima saja apa pandangan daripada anda di luar sana. Okey. Okeylah, barulah ada cabaran isteri yang pertama dan kedua. Okey. Happy di sebalik tangisan orang lain. Ada juga komen macam tu. Okey. Awak tahu ke saya happy macam mana? Awak tahu ke menangis dia pula macam mana? Awak tahu ke saya ni menangis ke tidak? Saya happy sangat ke saya menangis ke tidak? Sebab tu saya kata jangan cakap berdasarkan apa yang korang nampak. Manusia ni walaupun rambut sama hitam, hati lain-lain. Macam saya cakap tadi, garam pun boleh nampak macam gula. Gula pun kadang-kadang boleh nampak macam garam. Ini kan pula manusia. Betul. Tambah-tambah pula kat IG. IG tidak mencerminkan segala-galanya ya. Itu saya nak bagi tahu.
Takkanlah saya nak bagi tahu semua, saya dah pergi, dah berjumpa dengan dia, saya dah berbincang dah baik-baik dengan dia, saya nak baik sangat. Takkan saya nak rekod video kan, korang kata menunjuk pula. Jadi apa yang saya buat di belakang, takkan semuanya saya nak bagi tahu korang semua. Cuma saya mengharapkan korang doakan yang baik-baik supaya benda ni jadi baik-baik, tidak menambahkan minyak lagi. Sebab bila korang bercakap yang bukan-bukan, korang akan seolah-olah macam menyucuk tau. Pihak sana, pihak sini cucuk nak bagi lagi panas. Korang suka ke berlakunya perpecahan itu? Korang suka ke berlakunya pergaduhan besar itu? Kalau korang tidak suka melihat benda-benda itu, jangan doakan benda yang tak baik. Jangan tambahkan lagi minyak. Doakan saja yang baik, biar kami sendiri yang uruskan rumah tangga kami. Kan. Okey, Izrin, apabila rakan Izrin iaitu pelakon Rita juga turut terkena tempias daripada apa yang berlaku, orang serang dekat Rita pula. So mungkin apa Izrin punya respon untuk benda itu? Ialah sebab orang tak dapat serang Izrin tapi serang dekat tempat orang lain pula kan? Saya agak frustasi juga sebab dia adalah kawan baik saya. Tidak perlulah meletakkan korang nak cakap kat saya, tak boleh cakap, pergi cakap kat dia. Dia tak ada kena-mengena pun dalam isu ni kan. Jadi apa pun, tunggulah. Tu saya kata doa yang baik. Bila terlalu banyak pihak yang campur tangan dan memberi pendapat masing-masing yang tidak mengetahui cerita sebenar, inilah jadinya kan. Saya dipanggil pun untuk membela diri juga sebenarnya. Kadang orang, bila saya diam lama, orang kata saya pengecut, orang kata saya takut. Bila saya dah bercakap, jangan cakap banyak, nanti kena kecam. Saya bukan cakap apa, saya cuma minta korang doakan yang baik-baik. Cukup hentikan spekulasi ataupun jatuhkan hukum terhadap orang lain. Nanti jatuh dosa, dik. Bila korang cakap benda yang tak betul, dah jadi fitnah, dah jadi dosa, susah nanti. Doa saja yang baik-baik. Kan, okey. Yang terbaru berwujud pula satu akaun di Instagram yang mengecam Izrin Azmindah. Tahu benda tu? Tahu. Seperti apa yang dah disebarkan ya? Betul. So apa mungkin Izrin boleh kata dekat orang yang mungkin mewujudkan akaun itu? Ya, itu dah menjatuhkan maruah saya. Setengah sebab gambar tu ada di dalam bilik tidur saya di rumah saya. Bukan saya sangkut dekat pintu pagar, bukan saya sangkut dekat dapur, bukan saya letak di ruang tamu yang orang semua boleh nampak. Tidak. Ini juga adalah orang terdekat dengan saya. Ini pengajaran yang saya ambil, jangan terlalu cepat percayakan orang. Jangan, walaupun kawan baik kita sendiri. Kadang-kadang adik-beradik pun kita boleh bertengkar, apatah lagi kawan. Orang luar yang tak ada darah daging kita, yang tak ada kena-mengena kita. Jangan percaya benda tu. Bila saya bawa masuk orang di rumah, bermakna saya percaya itu adalah kawan saya, itu yang akan menjaga aib saya, itu yang segala-galanya. Tapi benda terjadi benda lain, tapi tak apa, benda tu dah tersebar, saya akan ambil tindakan. Itu saja. Akan ambil tindakan kepada orang yang menyebarkan gambar dan juga mewujudkan akaun itu. Betul. Okey Izrin, untuk ketika ini penerimaan keluarga Izrin pula. Alhamdulillah, semua syukur, alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Dan sebab setahu saya untuk majlis pernikahan Izrin pun diwalikan oleh ayah sendiri ya. Betul. Jika ini adalah pilihan saya, jika ini dah termaktub, itu adalah keputusan saya, itulah dah ditentukan untuk saya, dia hanya mendoakan kebahagiaan saya, itu sahaja kan. Jadi selepas ni saya rasa saya pun tak perlu lagi nak bercakap apa-apa untuk menegakkan apa-apa. Tidak perlu, saya pun dah penat dengan tomahan korang ni, korang nak cakap apa ikut suka korang lah. Jadi I okey sahaja. Dan lepas ni biar pihak suami lah, sebab dia adalah lead, dia adalah ketua keluarga, biar dia sajalah yang bercakap. Saya serahkan kepada dia. Tapi memandangkan hari ni Metro menjemput saya, biar saya, hari ini saya akan clearkan sikit lah untuk side saya. Yang selebihnya mengenai pihak nombor satu ke apa-apa semua, biar pihak suami saja yang cakap, bukan saya. Okey. Pandai cakap je, kalau laki korang kahwin lain pada muka. Okey. Gila jaga laki sendiri. Bagus. Daripada Cinta Inor. Okey, sian dia tak baik kata macam tu. Okey. Kalau kita orang Islam doakan supaya dia bahagia. Okey Izrin, untuk di minit terakhir ini mungkin ada sesuatu yang ingin diluahkan ataupun yang ingin dikongsikan kepada semua peminat yang terus menyokong Izrin ataupun sesiapa sahaja yang menyaksikan kita sekarang. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan syukur alhamdulillah kerana masih ada penyokong-penyokong saya yang DM saya bagi kata-kata semangat kan, yang tidak judge saya, yang tidak menjatuhkan hukum sewenang-wenangnya. Saya berterima kasih untuk itu. Dan kepada haters, teruskan kecam saya. Jangan sampai satu hari benda ini berbalik kepada anda semua. Yang saya harapkan cumalah doa yang baik-baik daripada korang semua. Dan bagi ada yang kata saya ni penakut, pengecut, nak tutup komen, tidak. Saya tidak mahu bagi anda semua berdosa kerana menghina saya, memfitnah saya, membuka aib suami saya dan sebagainya. Dan satu hari benda ni akan di-clearkan juga. Saya dah lama berdiam sebab saya ingat benda ni akan berjalan dengan lancar dan berbaik dan sebagainya. Tapi benda berlaku di sebaliknya. Apapun selepas ni biar pihak suami saya saja yang memberi keterangan.
Jadi apa pun saya mengharapkan doa yang terbaik untuk kami bertiga. Itu sahaja. Okey, kita harapkan yang terbaik untuk mereka seperti ayat yang terakhir Izrin. So kita pun nak mendoakan semoga Izrin, suami dan juga pihak lagi satu, orang kata terus menjalani kehidupan ini seadanya dan seperti mana yang diingini oleh suaminya, dan orang kata apa yang terjadi itu antara orang kata membabitkan hubungan mereka. Betul. Kan kita sebagai orang luar kita tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku antara mereka, betul tak Izrin? Betul. Dan kita boleh terus mendoakan kepada anda yang sayang pada Izrin, pada peminat Izrin, teruskan menyokong Izrin Azmindah, dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama saya untuk Suri Tanya edisi Sensasi 2017 ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi esok dan sehingga hari Jumaat ini Sensasi 2017 dengan artis yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.